Malaysia menyasarkan berada dalam kelompok 25 terbaik indeks persepsi rasuah dalam tempoh 10 tahun. Ini suatu dasar yang baik kerana kedudukan CPI penting dalam mempengaruhi kepercayaan antarabangsa terhadap ketelusan dan accountability kerajaan, yang mana ia bukan hanya memberi impak kepada ekonomi tetapi membawa manfaat kepada kesejahteraan sosial serta politik negara. Pujian harus diberikan kepada Yang Berhormat Tambun yang memposisikan diri beliau sebagai pejuang anti rasuah, sehingga agensi-agensi seperti SPRM, LHDN, PDRM begitu agresif menyiasat pemimpin-pemimpin pembangkang dan mana-mana pengkritik Perdana Menteri. Sebab itu Bloomberg juga ada melaporkan. Yang saya heran ni, Bloomberg melaporkan Perdana Menteri mencampuri urusan SPRM dengan mengarahkan siasatan ke atas lawan politik dan menghalang siasatan terhadap bekas usaha politiknya yang perlu disaman oleh Yang Berhormat Tambun bagi membersihkan institusi Perdana Menteri, dan nama beliau sendiri haruslah melakukan sesuatu atau samanlah sama seperti engkau saman ahli-ahli politik yang lain. Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Yang betul, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Tambun terhadap ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Yang duduk kat barisan saya ni pun ada 2 orang yang pernah kena saman oleh Yang Berhormat Tambun, Kuala Terengganu dengan Pendang. Masih lagi berjalan, bahaya duduk kat row ni. Tapi bagaimanapun kita melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Bloomberg itu tidak pula dikenakan tindakan perundangan oleh beliau, sedangkan seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, ia adalah satu perkara yang besar, yang serius. Jadi adakah Yang Berhormat Larut bersetuju dengan pandangan saya bahawa ini membuktikan bahawa adanya selective persecution dalam proses perundangan di Malaysia, terutama yang diamalkan oleh Yang Berhormat Tambun itu sendiri? Mungkin ada benarnya, mungkin ada kebenarannya, kerana Bloomberg ini bukan ahli politik Perikatan Nasional. Sebab itu tak kena saman. Kalau dia ahli politik Perikatan Nasional, dah tentu kena saman. Terima kasihlah. Soalan itu sepatutnya dijawab oleh Yang Berhormat Tambun. Saya nak mengatakan bahawa satu perkara yang dibangkitkan itu, Yang Berhormat Tambun jawab. Dia kata, inilah saya tahu projek ini adalah projek yang mengaitkan bekas usaha politik saya untuk mendapat tender mencecah 1 bilion ringgit. Dan kaitkan pula dengan gaja-gaja. Dan kaitkan pula bahawa seolah-olah kontrak itu telah diberikan zaman dulu sebelum beliau menjadi Yang Berhormat Tambun. Saya nak maklumkan, Hi-Tech Padu diberikan kontrak pada November 2023. Kemudian tarikh kelulusan Kementerian Kewangan diperolehi Februari 2024. Dan pembelian saham berlaku pada Mac 2024. Jadi di manakah asasnya kenyataan Yang Berhormat Tambun seolah-olah kontrak itu diluluskan oleh kerajaan terdahulu? Tak apalah, kau jawablah di akhirat nanti. Saya minta sikit. Kerana betul? Ya. Itu dia. Kenyataan yang dibuat oleh Tambun dalam Parlimen mencerminkan ada berlakunya pembohongan kepada Dewan. Sebab kenyataan dan mengelirukan Dewan. Saya minta komen daripada Tuan Bangkang. Saya minta Yang Berhormat Kementerian buat usul ya. Sikit lagi Yang Berhormat Larut, sebab tadi ada sebut bab yang baru disentuh oleh Yang Berhormat Larut tadi adalah menyentuh melalui laporan Bloomberg. Saya nak memperingatkan Dewan dan juga Yang Berhormat Larut bahawa ada seorang individu yang pernah menyebut bahawa kalau nak tahu bagaimana keadaan sebenar, bacalah Bloomberg. Dan individu itu hari ini telah menjadi seorang menteri yang menjaga ekonomi negara.
Jadi adakah Yang Berhormat Larut bimbang sekiranya sebenarnya laporan Bloomberg itu benar dan itulah sebab kenapa tidak ada tindakan yang dikenakan kepada media tersebut? Wow, saya pun tak tahu betul-betul. Jadi saya minta semua rakyat memahami bahawa apa yang dikatakan oleh menteri tersebut, kalau nak percaya, percayalah Bloomberg. Jangan percaya dengan Perikatan Nasional. Hari ini saya nak maklumkan, kalau nak saman, samanlah Bloomberg. Jangan saman Perikatan Nasional.